Shalom saudara dan saudari semua. Selamat datang dan bertemu lagi kita di dalam Rhapsody Reality TNI Malaysia. Pada kali ini saya ingin membawakan satu topik yang sangat menarik, iaitu bekerjalah dari alam roh. Hasil nukilan Pastor Chris Oyakilome. Sebelum itu, mari kita merujuk di 1 Korintus 15 ayat 32. Ayat ini mengatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Saudara dan saudari, apabila kita mempelajari kitab suci tentang pelayanan Paulus di Efesus, kita dapat memahami bahawa dia tidak melawan binatang buas seperti seorang gladiator. Ia sebenarnya menyalahi undang-undang untuk menjadikan rakyat Rom sebagai para gladiator. Kita juga tahu dia tidak pernah pergi ke hutan untuk melawan binatang buas. Dia juga tidak melibatkan diri dalam pertempuran fizikal dengan orang lain. Jadi, apakah yang dia maksudkan apabila dia mengatakan bahawa dia berjuang melawan binatang buas di Efesus? Dalam 2 Korintus 1, dia sekali lagi menggambarkan pengalaman yang mengerikan itu dengan menjelaskan bahawa dia dan kawan-kawannya telah dibebani dengan kesukaran yang terlalu berat sehingga menyebabkan mereka kehilangan harapan untuk hidup. Dalam 2 Korintus 1 ayat 8 mengatakan, kerana tidak kami kehendaki, hai saudara-saudaraku, bahawa kamu tidak mengetahui hal kesukaran yang sudah menimpa kami di Asia, bahawa kami sangat dibebani melampaui kemampuan, sehingga hilang harapan kami, bahkan untuk hidup. Walau bagaimanapun, Tuhan telah menyelamatkan mereka daripada bahaya yang besar itu. Tetapi, mereka telah berdoa untuk suatu jangka masa dan orang kudus yang lain juga untuk berdoa untuk mereka. Dalam 2 Korintus 1 ayat 11 mengatakan, kerana kamu juga turut membantu mendoakan kami. Mereka telah berjuang. Perjuangan mereka bukan dengan darah daging. Ia bukan terhadap manusia. Ia merupakan perjuangan rohani. Paulus menangani kejahatan manusia terhadapnya dari alam roh. Apabila kamu mencapai kematangan rohani, kamu tidak bersemuka dengan manusia. Apabila mereka menganiayai kamu, kamu bersemuka dengan roh yang bertanggungjawab ke atas ketindakan mereka. Itulah yang dilakukan oleh Paulus ketika dia berkata, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apabila kamu mengerjakan kekuasaan kamu ke atas roh-roh jahat ini dan mematahkan pengaruh mereka ke atas orang ramai, mereka akan berhenti berfikir dan bertindak seperti yang dahulu, kerana roh-roh yang bertanggungjawab ke atas tindakan mereka yang dahulu itu telah diikat atau diusir. Adakah para pemimpin negara kamu membuat keputusan yang salah? Jangan marah mereka. Dalam banyak-banyak kes, mereka tidak menyedari bahawa keputusan salah mereka itu adalah hasil daripada roh-roh jahat yang bercakap dengan mereka dan meletakkan pemikiran itu di dalam mereka. Dengan doa syafaat dan menggunakan kekuasaan kita dalam nama Yesus ke atas roh-roh jahat tersebut, kita boleh mengubah keadaan di kota-kota dan negara-negara kita. Dalam doa, kita haruslah mematahkan pengaruh roh-roh jahat ke atas semua kerajaan dan para pemimpin bangsa-bangsa kita. Hendaklah kamu berani menggunakan kuasa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Aku sensitif terhadap Tuhan, terhadap perkara-perkara rohani dan terhadap alam rohani yang merupakan tempat di mana aku berfungsi dari kedudukan kemenangan dan penguasaan dalam Kristus Yesus. Aku telah diberikan kuasa untuk menggunakan
nama Yesus, dan oleh itu aku tidak membenarkan semua aktiviti roh-roh jahat dalam hidupku, di persekitaranku dan dalam kehidupan orang yang aku kasihi. Haleluya. Untuk renungan tambahan, saudara dan saudari boleh merujuk di Efesus 6 ayat 12, di Yakobus 4 ayat 7, dan yang terakhir di 2 Korintus 10 ayat 3 hingga 5. Baiklah saudara dan saudari, hingga kita berjumpa lagi, dan terima kasih kerana sudi mendengarkan kata-kata renungan ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.